Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akashah bin Muhammad Syukur, C23A0883, yang mana hari ini akan membentangkan tajuk berkaitan dengan pengenalan konsep jati diri dan identiti Melayu. Melayu adalah sebuah bangsa yang beragama Islam. Takrif Melayu dalam perlembagaan telah menyatakan bahawa Melayu itu mesti Islam. Melayu merupakan sebuah bangsa yang mempunyai sejarah yang hebat di Nusantara seperti kemahiran dalam perdagangan, ilmu pelayaran dan pembuatan serta ilmu politik. Kestabilan politik zaman Kesultanan Melayu Melaka telah menyebabkan Melaka muncul sebagai negeri yang maju dan makmur. Seterusnya, politik dan sistem pemerintahan Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem beraja berperlembagaan demokrasi berparlimen. Doktrin pengasingan kuasa iaitu sebuah sistem di mana sistem tersebut membahagikan kepada 3 badan, iaitu badan eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Kontrak sosial yang telah dipersetujui sejak merdeka oleh pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Politik Malaysia sekarang ini sudah dinamik di mana negara telah mencatatkan satu situasi di mana semua parti-parti politik tidak mendapat majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan. Seterusnya, pernyataan masalah. Masalah ketidakstabilan politik negara yang menggugat pembinaan negara bangsa. Dan yang kedua, kemelut politik masih berlaku sehingga ke hari ini. Terdapat juga usaha pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menafikan hak demokrasi. Konflik ini merugikan rakyat dan juga negara. Kesan untuk pulih mengambil masa yang sangat lama. Persoalan dan objektif kajian yang saya lakukan ialah faktor berlakunya pergolakan politik pasca PRU ke-14. Faktor yang kedua, peristiwa penting sepanjang konflik politik. Yang ketiga, usaha kerajaan mencegah polemik politik negara. Dan yang keempat, kesan ketidakstabilan politik kepada negara. Batasan kajian. Batasan kajian ini mengkaji dinamika politik negara Malaysia, perjalanan semasa kemelut politik negara, peranan parti-parti politik Melayu utama dalam negara iaitu Parti UMNO dan Parti PAS, mengimbau kembali kehebatan politik zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, metodologi kajian yang saya gunakan untuk mencari sumber-sumber rujukan ialah daripada bahan internet dan juga bahan akademik. Analisis kajian. Analisis yang pertama ialah faktor berlakunya pergolakan politik pasca PRU ke-14. Dan yang pertama, konflik dalaman Pakatan Harapan dan Tadbir Urus Negara. Berlakunya perebutan kepimpinan pengurusi Pakatan Harapan dan pertembungan semula dua tokoh politik Melayu berpengaruh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepincangan tadbir urus kerajaan, pengamalan politik dendam iaitu kerajaan pada ketika itu telah didakwa mengamalkan pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution di mana telah mendakwa dan menangkap pemimpin-pemimpin pembangkang yang ketika itu melawan kerajaan. Yang kedua, isu perkauman. Kenyataan provokasi oleh sebahagian pemimpin kerajaan. Contohnya pada ketika itu bekas Menteri Sukan dan Belia telah mengeluarkan sebuah kenyataan iaitu ketuanan Melayu telah berakhir, yang mana kenyataan tersebut seolah-olah telah mencabar ketuanan Melayu dan memberikan persepsi yang buruk kepada kerajaan. Perbuatan yang mencemarkan kesucian agama Islam. Pada ketika itu, negara telah digemparkan dengan sebuah video tular di mana telah memaparkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah meletakkan kitab Injil di pekarangan masjid terpilih di dalam negara. Perkara itu telah menimbulkan amarah orang-orang Melayu ketika itu yang mana telah mendakwa pihak tersebut telah mencemarkan
imej Islam dan kesucian agama Islam. Seterusnya, pencabulan sistem politik negara. Pada ketika itu, terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab mendesak kerajaan menekan untuk mengiktiraf sistem pendidikan iaitu UEC yang mana telah jelas iaitu telah melanggar Akta Pendidikan Negara. Penyatuan buah parti politik Melayu terbesar negara di mana telah menyaksikan UMNO dan PAS selaku sebuah parti politik yang berteraskan Melayu dan Islam telah bersatu di bawah satu gabungan kerjasama yang baru, Muafakat Nasional, Penyatuan Ummah Kesatuan Orang Melayu dalam berpolitik. Pada ketika itu, orang Melayu telah bersatu di bawah satu kesatuan penyatuan ummah. Seterusnya, peristiwa penting sepanjang pergolakan politik. Terdapat langkah Sheraton yang menghimpunkan beberapa pemimpin kerajaan dan pembangkang. Kesemua parti dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Ekoran peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Pencalonan dan pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 selepas pemimpin semua parti-parti politik telah mencapai persetujuan untuk melantik Tan Sri Mahyudin Yassin. Yang kedua, pembentukan kerajaan perpaduan. Keputusan PRU ke-15 telah menyaksikan tiada gabungan parti politik yang mendapat majoriti mudah. Jajaran baharu telah dibentuk untuk pembentukan kerajaan perpaduan ekoran. Tiada satu pun parti politik yang menang. Akhirnya, apabila persetujuan telah disepakati, pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 adalah di atas semangat demi kestabilan politik di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Haji Ibrahim telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang seterusnya, langkah kerajaan menotahkan usaha ketidakstabilan politik. Kerajaan Malaysia pada ketika itu telah memindah Akta Anti Lompat Parti iaitu pada 28 Julai 2022 berkaitan dengan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat melompat dan menukar parti. RUU ini diluluskan dengan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat. RUU ini telah dilaksanakan di peringkat negeri seperti di negeri Sarawak, Johor, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah. Kesemua parti politik telah mengikat ahli mereka dengan RUU ini di mana ahli-ahli parlimen mereka tidak boleh menukar dan melompat parti. Perkara ini dibuat atas dasar demi kestabilan politik negara. Analisis kajian yang terakhir adalah kesan ketidakstabilan politik kepada kelangsungan tamadun negara. Berlakunya pengucupan ekonomi negara. Risiko kepada pelabur untuk melabur di dalam negara sangat-sangat tinggi di mana ketidakstabilan ini telah memberikan ketidakyakinan kepada pelabur negara dan luar negara. Kos barangan meningkat akibat inflasi yang tinggi, nilai mata wang negara juga menurun disebabkan ketidakkentuan ekonomi negara. Dan yang terakhir sekali adalah penutup. Kesan yang berpanjangan kepada negara, keruntuhan sesebuah tamadun dan semua pihak perlu mengambil iktibar daripada kisah-kisah pentadbiran terdahulu dan seterusnya. Pada kali ini, parti-parti politik negara perlu berganding bahu bersatu di bawah satu kesatuan demi perpaduan negara. Jadi sekian, saya mengucapkan sekian, terima kasih. Audio Jungle.